بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا ناصرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita dapat meraih dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita sama baca kitab kita Penawar Bagi Hati, kita sampai pada 108. Okey. Kita masih lagi di bawah tajuk pada bab yang kelima daripada kitab kita yang kedua, pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Dan sambung pada muka surat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu, bawah tu kah? Betul? Bawah tu? Ke yang atas? Yang bawah? Dan ketahui olehmu bahwasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Dia kata permulaan bagi kikir, kedekut, tak hidup masin ni, permulaannya apa? Cinta akan harta. Orang yang cinta harta secara automatik dia tak sanggup nak bagi apa yang dia miliki. Bukan kata banyak, sikit pun dia tak mampu. Pasal dia sayang hak dia punya. Dia cari, dia himpun, dia berpenat lelah. Nak boleh bagi kat orang, dia kata bukan dia, aku penat-penat dapat. Hampa mau cari sendiri. Cerita dia, permulaan bagi kikir itu kalau datang dalam diri dia ada sifat cintakan harta atau kasih akan harta. Dan ia, yakni cintakan harta itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Agama tak suka. Agama tak suruh kita memperbanyakkan harta. Kita diutus oleh Allah Ta'ala atas muka bumi nak buat apa? Surah Zariyat ayat 56, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan mengabdi diri kepada aku, beribadah kepada aku. Itu tujuan Allah Ta'ala cipta kita. Bila kita sampai atas dunia, Tuhan bagi ingat dekat kita, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sana kehidupan atas dunia ini adalah kesenangan,
perhiasan yang menipu. Tuhan bagi ingat dah. Apa yang hang tengok cantik, apa yang hang tengok sedap, apa yang hang rasa seronok atas dunia, kata Allah, mata. Yang pertama, benda tersebut perhiasan. Kita dah sebut dulu perhiasan ni apa makna. Benda perhiasan ni, apa dia? Untuk jamu mata. Itu perhiasan. Untuk jamu mata. Kod mata nampak elok. Kod mata nampak cantik. Kod mata nampak indah. Itu yang kata perhiasan. Untuk jamu mata. Tuhan abang dunia ni, yang hang nak nampak elok, yang hang nampak cantik, yang hang nampak sedap, yang hang nampak seronok, semua itulah perhiasan. Yang menjamu mata kita, yang mana jamuan itu, yang menjamu mata kita itu bersifat dengan sifat ghurur, menipu. Yang kita tengok cantik, belum tentu cantik. Yang kita tengok sedap, belum tentu sedap. Yang kita tengok indah, belum tentu indah. Yang kita tengok bahagia, belum tentu bahagia. Tuhan abang, mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Itu hakikat dunia. Maka dengan mengetahui hakikat-hakikat ini, tidak ada bahagian daripada kita untuk menghimpun dunia sepanjang umur kita. Kenapa kita tak menghimpun dunia dan tak disuruh untuk menghimpun dunia? Kerana dunia tempat untuk meninggal, bukan tempat untuk ditinggal. Kan sebab tiap-tiap orang yang mati, kita panggil orang apa? Meninggal dunia. Kerana dunia tempat meninggal, bukan tempat untuk ditinggal. Apa yang kita dapat atas dunia, apa yang kita perolehi atas dunia, hakikatnya kita akan tinggalkan. Kita akan meninggalkan semua yang pernah kita rasa, yang pernah kita kecapi, yang pernah kita miliki. Semua itu akan kita tinggalkan. Dan kita akan meninggalkan semua itu. Dengan tidak ada sedikit pun yang kita bawa daripada dunia ini. Itu hakikat. Kita seronok ke, tak ke, itulah dia dunia. Kalau kita boleh faham bahawa dunia ini adalah tempat untuk meninggal, maka buat apa kita memperbanyak dalam memperhimpunkan dunia? Kalau kita faham yang kata dunia ni adalah untuk ditinggal, buat apa kita bermati-matian untuk himpun dunia? Itu maksud dia. Maka sebab itu Tuhan abang, aku ciptakan jin dan juga manusia adalah untuk beribadah kepada aku. Bukan cari dunia, bukan himpun dunia, bukan seronok dengan dunia. Beribadah kepada aku. Kerana nantinya, aku akan bagi balasan yang lebih baik daripada dunia yang kamu tempati ini. Dengan sebab taat kamu atas dunia, dengan sebab patuh kamu atas dunia, aku akan bagi lebih baik daripada dunia yang pernah kamu inginkan. Apa kata Allah? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia yang pernah kamu tempati. Dengan sebab meninggalkan kamu akan dunia, mencari akhirat, aku akan bagi yang lebih baik daripada dunia. Sebab tu ada banyak benda yang pernah kita dengar atas dunia ini akan ada dalam syurga. Banyak benda yang kita pernah dengar atas dunia, yang pernah kita ketahui atas dunia, akan kita rasa, akan dikecapi oleh ahli syurga. Umpama makanannya, dalam syurga ada maus, pisang, ada inab, anggur. Dalam syurga ada nakhlah daripada kurma. Dalam syurga ada asal, ada madu, ada yang susu, ada yang namanya arak. Dalam syurga berapa banyak daripada perhiasan, sehingga cawan dan pinggan, kelengkapan toiletries yang dipakai oleh ahli syurga lebih mewah sifatnya daripada yang pernah dipakai oleh orang yang paling mewah atas dunia. Atas dunia, orang pakai yang paling mahal daripada cawan. Cawan apa?
Orang pakai cawan apa yang paling mahal atas dunia? Cawan mah. Cawan mah habis kaya dah lah, habis rega dah lah. Mah. Kita tengok Sultan Brunei. Dulu mereka duk tangkap gambar dalam private jet dia, dalam kapal terbang peribadi dia. Sampai mangkuk tandas pun mah, pancok pun mah, sudu garpu pun mah. Nak habaq kata dia kaya. Telefon disaluti oleh mas, punya kaya. Mas. Maknanya yang paling kaya atas dunia memiliki emas. Sebab tu akhirat dalam syurga, Tuhan tak buat kelengkapan syurga daripada emas. Pasal apa? Kalau aku buat daripada emas dalam syurga, atas dunia mereka duk berebut emas dah. Apa beza kalau dalam syurga pun pakai emas, atas dunia pun pakai emas? Apa beza? Dia kata tak kaya boleh pakai cawan daripada emas, pinggan daripada emas, bertatahkan berlian. Tak kaya. Tuhan tunjuk sifat kayanya. Bila mana dalam syurga, ahli syurga boleh meminum air dalam syurga yang mana cawannya diperbuat daripada air itu sendiri. Boleh fikir? Cawan yang diperbuat daripada air. Tak ada hari ini teknologi, orang boleh buat ayak jadi cawan. Orang boleh ukir air batu jadi cawan, ya. Tapi nak jadikan air sebagai cawan, tak ada. Tuhan buat cawan daripada min ma' ka'sin min ma'in. Cawan daripada air. Nak habaq kata dalam syurga. Han tak pernah nampak ma'ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatar fi qalbi bashar, bahkan dalam syurga tak pernah terlintas dalam hati manusia ada nikmat semacam itu. Yang kata syurga. Dan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya. Dia kata orang yang tak ada harta atas dunia, dia adalah orang yang tidak kedekut. Orang yang tak ada harta atas dunia, dia adalah orang yang tak dihinggapi dengan penyakit kedekut tak hidup masin. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok dalam YouTube. Ada YouTuber, dia berlakon sebagai orang susah di UK. Dia berlakon sebagai orang susah, dia pergi hampiri orang kaya yang pakai baju smart apa semua. Dia pakai baju lusuh, dia pergi, dia kata, I need a penny. Bagi aku sikit duit. Bagi aku tak ada duit, bagi aku sikit duit. Dia dengan orang yang berpakaian elok, yang kita nampak ada status kehidupan dia, ada level kehidupan dia sendiri, dia akan menghalau YouTuber ini. Bila dia habaq aku lapang, dan orang tu akan tinggalkan dia, lantak pergi hang lapang bukan aku lapang. Orang yang nampak mewah akan tinggalkan YouTuber ini. Kemudian surat yang kedua, dia akan menghampiri homeless. Orang minta sedekah, orang tak ada rumah di UK, dia panggil homeless. Yang duduk tidur tepi jalan apa semua ni, dia pergi duduk sebelah, dia pun buat muka kusut apa semua. Dia kata aku lapang, aku dah 2 hari tak makan. Kawan yang duk kerja minta sedekah ni, raba-raba paket, adalah satu pound. Dia kata, ni aku ada 1 pound, ambil pergi beli makan. Dia duk tengok orang kaya yang tak tahu apa jumlah kekayaan dia. Bila minta tolong, minta duit nak makan, haram, 1 sen pun tak bagi. Tapi bila orang susah, dia minta tolong without doubt. Dia tak ada prasangka apa. Dia tak nak kata dia ni menipu ke apa ke. Dia kata aku cuma ada 1 pound ni saja. Ambil pergi makan dulu. Aku tak apa, semalam makan dah. Tak apa, hari ni aku lapar, besok pula aku makan. Yang mu'alif kita kata sebut, orang yang tak ada harta, dia tak ada penyakit kedekut, dia tak ada penyakit tamak berbanding dengan orang yang ada harta, walaupun sikit. Tuan-tuan, kalaulah kita kata masing-masing
Daripada dua jenis kelompok manusia. Satu orang yang susah. Dia cuma ada sekeping duit tu saja dalam paket dia. Dia ada sekeping duit tu saja dalam paket dia. Dengan banding dengan satu orang yang kaya, duit berkepuk. Kedua-duanya ini pergi sembahyang Jumaat, hadir di depan mereka ini, tabung masjid. Bergerak. Agak-agak orang susah tu akan masukkan tak sekeping duit yang dia ada? Hak tu saya tak nak pilih hal lain, yang tu saja ada. Dan apa akan jadi pada orang yang duitnya berkepuk? Apakah dia akan ambil not yang paling besar atau dia akan ambil not yang paling kecil untuk masuk dalam tabung itu? Nak habaq kata betapa orang yang memiliki dunia akan merasa sangat rugi kalau diambil sedikit daripada kekayaan yang dia miliki untuk dibelanjakan pada jalan yang dia tak suka. Cerita letak dalam tabung bagi sedekah ni, orang kaya bukan suka. Tuan-tuan kalau pergi masjid-masjid orang kaya, ni ustaz-ustaz ni lepas habis kuliah, ni tuan-tuan saya bawa tabung belakang, saya minta sumbangan untuk majlis mahat tahfiz saya, untuk baiki tandas lah apalah. Tuan-tuan ingat orang kaya tu nak panggil lagi ustaz tu? Tak dah. Sekali tu ya. Dia tak panggil dah. Banding kita dengan surau orang yang tak berapa nak kaya ni, lantak pi ada duit depa nak bagi, tak mau bagi sudah. Kan? Kita ambil pendekatan macam tu. Depa ada. Tu biasa. Kita rumah kita ni, mai pilah lalu pilah orang lagu mana pun. Assalamualaikum. Tak, saya datang nak minta derma. Assalamualaikum, ni saya datang nak jual barang, tengok apa nak beli kalau ada. Macam-macam orang boleh mai rumah kita yang tak berapa nak kaya ni. Rumah orang kaya jangan kata nak pi, nak bagi salam saja belum tentu. Padak dia saja setinggi rumah lah. Nak bagi salam celah mana? Tak nak masuk kot depan tu ada guard. Sampai depan rumah dia ada lagi pengawal. Tak lepas. Oh, tuan-tuan pi Damansara Legenda, Damansara apa, tempat-tempat elit lah. Pi tengok kalau boleh masuk. Saya kemarin tersalah masuk jalan, termasuk Damansara Legenda. Habaq dekat security tu, saya cuma nak buat U-turn. Cik turun dulu cik. Minta IC, minta lesen, ambil tulis. Lah habaq kata aku nak U-turn saja. Lah ambil. Takut jadi apa-apa. Tu orang kaya. Taman kita, hang bukan takat nak U-turn. Hang nak terbaring pun silakan. Tu beza. Saya kata, lah aku nak U-turn saja pun. Dah, dia kata, ni SOP. Yang bukan residen, mau kena daftar masuk. Seperti tu. Tu baru ada rumah 4 tingkat. Kalau rumah dah 19 tingkat, tak tahu lagu mana. Tengok rumah kata-kata 4 tingkat rumah. Susah tak tu. Nampak kata, itulah dia. Tak banding dengan orang yang tak ada ni, lebih dermawan dia, lebih pemurah dia berbanding dengan orang yang ada. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Beberapa banyak orang yang pemurah, tetapi kasih ia akan harta. Dia kata ada. Orang yang ada harta, sepatutnya dia ada harta, dia boleh bagi lebih banyak berbanding dengan orang yang tak ada. Tak, jadi terbalik. Orang yang tak ada boleh bagi semua yang dia miliki berbanding dengan orang kaya. Tuan-tuan, orang kaya ada 1,000 dalam paket, dengan orang miskin cuma ada RM1 dalam paket. Mana yang lebih berharga? RM1 yang dimiliki oleh orang miskin atau RM1,000 yang dimiliki oleh orang kaya? Mana lagi berharga? RM1 yang dimiliki oleh orang miskin. Kerana itu sahajalah yang dia ada. Orang kaya,
Dia dalam paket ada 1,000. Dalam bank berjuta ada. Orang miskin RM1 tu sajalah. Maka RM1 yang dia miliki lebih berharga daripada orang kaya yang memiliki RM1,000. Tapi dia jiwa besar. Dia pemurah. Dengan satu-satunya duit yang dia ada, dia sanggup belanjakan pada jalan Allah. Kisah ini dirakam dalam sejarah Islam apabila berlaku benda ini kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Betul? Tuan tengok balik sejarah Sayyidina Ali. Tak ada apa dah dia di rumah nak makan, tak ada dah. Fatimah ni duk usahalah, duk cari seredak tepung. Kalau ada nak masak, nak buat roti, nak buat benda makan. Ali tahu tak ada apa. Kebetulan dia jumpa Nabi. Nabi bagi dia dua ringgit. Bahasa kita mudah. Sagi dirham lah, dinar lah. Tak, Nabi bagi dia RM2. Dengan RM2 ni, RM1 dia beli tepung, RM1 dia beli ardilah. Makgun. Kurma yang daripada siap-siap, daripada buang biji apa semua, daripada lenyek. Panggil apa? Macam jam kurma lah. Tu, RM1 dia beli tepung, RM1 dia beli kurma yang dah siap dah. Kira balik nanti, sagi uli tepung, bubuh isi kurma ni, masak boleh makan sedap dah. Tu RM2 dia belanja. Dengan RM2 yang dia dapat, tengah jalan, mai satu orang jumpa habaq kata, Ali, aku tak ada duit. Dan aku dah banyak hari tak makan. Dan aku juga meninggalkan ahli keluarga aku di rumah dalam keadaan kelaparan. Tolonglah aku. Ali, dia dalam hati, ish, kalau aku bagi di rumah aku pun tak makan juga. Tapi dia besar hati. Dia kata, nah, ambil, ni ada tepung, ni ada hakim, ada kurma. Hang balik, masak bagi anak isteri hang makan elok-elok. Dia tak berani balik di rumah. Pasal apa? Benda yang satu-satunya yang jadi makanan santapan dia dan ahli keluarga dia, tak ada dah. Dia duduk di masjid daripada Zuhur itu sampai tengah malam. Tak berani balik. Tuan-tuan pernah ada pengalaman tu dalam paket tak ada duit. Nak beli makan tak ada. Ni balik rumah ni jadi takut. Sagi takut budak-budak kata teringin makan burger. Duit tak ada dah ni. Jadi dia takut nak balik. Ali jadi lagu tu. Dia duduk di masjid, i'tikaf. Bila sampai tengah malam, disangkanya ahli keluarganya telah lena. Dia pun pelan-pelan balik rumah. Balik rumah, ditengok atas meja dapur dia, ada kain bertutup. Dia pun singkap, dia buka, dia tengok segala macam tok nenek roti tu ada bawah tu. Dia heran, mana mai pula. Celah tu Fatimah jaga. Dia tanya Fatimah, mana hang dapat roti ni? Dia kata, bukan abang bawa balik tepung tadi. Saya duk tengok dalam tempayan tu ada tepung. Dengan tepung tu lah saya buat roti. Kisah tu dirakam dalam sejarah Islam. Betapa susahnya anak Nabi dan menantu Nabi. Satu-satunya anak Nabi yang hidup semasa hidup Nabi dengan menantunya. Hidup susah. Dia sanggup bagi. Kalau bayangkan kita, RM10 tu sajalah yang ada dalam paket kita. Orang main minta sedekah. Nak bagi ke tak? Kalau kata kena dekat kita. Dia kata, orang yang tak ada apa-apa, dia lebih pemurah, lebih besar jiwanya, hatinya daripada orang yang memiliki. Kerana orang yang tak ada apa-apa, dia sanggup bagi kerana dia tahu. Dia pun biasa tak ada dah. Biasa tak ada duit. Kalau dia ada duit, nak belanja pun dia tak takut. Pasal kalau belanja habis, biasa dah duit tak ada. Berbanding dengan orang yang ada duit, nak belanja pun fikir. Ni syakgi duit sewa rumah lagu mana? Ni syakgi kalau kata terdesak. Kita tak ada duit ni, bukan orang kaya. Dapat gaji RM1,500 kita belanja. Tak takut. Tak takut nak belanja.
Orang kaya dapat 15,000, siap tolak dulu. Mana duit ni? Ni syagi sinking fund, ini syagi emergency fund, macam-macam fund tu ada. Dia kena tolak dulu. Kita 1,500 tu lah duit belanja. Tak gaduh. Tu banding orang kaya dengan orang miskin. Yang mana kedua-duanya berlaku kontra. Tak sama antara satu dengan yang lain. Tetapi dia kata, nyata ia dengan kasih akan hartanya berbanyak daripada orang yang pemurah. Tetapi kasih ia akan harta, maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Dia kata ada juga orang pemurah. Kalau pi minta dia akan bagi saja. Cuma dia ni kalau pi minta dia akan bagi. Cuma dia dalam hati dia ada satu penyakit, dia suka orang puji dia. Dia buat segala sesuatu untuk dapat pujian orang. Kalau minta dia akan bagi. Ni Datuk, kita nak buat majlis tahlil apa semua, minta sumbangan sikitlah untuk bantu pihak surau dalam mengelolakan majlis. Kita jangka lebih kurang dalam 200 jemaah kita akan hadir. Tak apa. Makan atas saya. Tak apa. Tuan Haji nak ke mana? Buffet ke, hidang ke, ataupun set packing? Kita masih lagi tertakluk dengan undang-undang yang dibuat oleh, ruling yang dibuat oleh pihak JAIZ, kena bagi dalam bentuk paket. Tak dibenarkan beramai-ramai, bersesak-sesak. Okey, fine. Berapa perlu? Jemaah kita jangka 200. Kalau Datuk nak bagi lebih sikit daripada 200. InsyaAllah cukup. Tak apa, saya bagi 250. Cukup tu Haji, cukup. Besok program, dia pun main hantar makan. Orang ada main hantar. Ni, dalam bekah, makanan, sumbangan Datuk sekian. Boh nama siap. Dah. Stiker pun boh gambar dia dah. Ni makan ni ditaja oleh sekian. Dia kata, ada orang yang memang pemurah, minta memang dia bagi. Tapi dia minta, bila dia bagi, dia nak orang puji dia. Dia nak orang tahu yang dia tu yang bagi. Kan banyak. Minta rusi batu dia bagi. Sumbangan YB. Betul-betul pi sini. Bukan duit dia keluar pun, duit kerajaan. Tapi cop nama dia juga. Faham yang tu? Cara tu sudahlah. Sekejap lagi hampa sedap dengar, aku masuk ke dalam. Dan ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Buat untuk orang puji. Walaupun dia bagi. Tapi bagi itu untuk mengharapkan pujian daripada makhluk. Perbuatan itu juga dicela daripada syarak. Tak patut kita mengharapkan pujian. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Yura'un tu siapa? Orang yang riak. Siapa dia orang yang riak? Orang yang menuntut puji. Orang yang menuntut balasan daripada kelakuan dia. Itu orang yang riak. Dia dengan riak dia akan dicampak masuk dalam neraka. Wal'iyazubillah. Kerana bahwasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah. Kata muallif kita orang yang sayang harta, orang yang menuntut harta, orang yang menghimpun harta dunia, dia automatik lalai daripada ingat kepada Allah. Kerana banyak masanya, banyak tenaganya, banyak kekuatannya, banyak helahnya digunakan untuk mendapatkan harta dunia. Dia akan guna segala helah, segala kekuatan, segala kepandaian macam mana aku boleh dapat harta daripada dunia. Dengan apa cara aku boleh dapat? Dia akan usaha. Kalau dia suka akan harta. Lepas tu kita tengok orang yang nakkan harta, sukakan harta, dia sampai tak peduli halal haram. Yang penting aku dapat. Sekalipun dia sanggup pecah amanah, walaupun dia tahu kalaulah kena tangkap, penjara. Tapi dia nak kekayaan tu.
Dia sanggup mengambil risiko. Dia kata, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Habis, pula tekad dia. Dia kata, kalau kena. Kalau tak, alhamdulillah. Dia kata. Saya tak tahulah dekat sini, kalau tempat saya, banyak geng-geng custom. Banyak geng-geng custom. Berapa banyak custom yang kena tangkap kat tempat saya. Nah. Hang jadi fikir saja. Penguat kuasa. Rumah sampai 4 biji hang beli. Jadi main SPRM. Kena tangkap lah. Apalah. Macam-macam. Ada yang duk bawa lari. Kontena terbang. Macam-macam. Orang yang biasa kerja port, dia tahu lah macam mana kontena boleh terbang. Tak nak habaq kata dia tahu. Bayang dia tu orang yang badan beruniform. Kerajaan. Dia ada skim pencen. Kalau dia buat salah laku ni dan ditangkap, diketahui, disabit kesalahan, pencen dia boleh kena revoke. Betul tak? Dia tahu konsekuensi tu. Dia tahu kebarangkalian tu. Tapi dia sanggup ambil risiko. Dia kata, tak apa. Kalau dia dapat lebih banyak dari pencen dia. Dia sanggup. Kita ni, yang tak ada pencen ni, duk fikir, dah lah kereta tak ada, pencen tak ada, tak mau buat salah, lagi susah. Kan kita ni. Tapi dia, contoh. Tuan-tuan ma'asyiral muslim, dia kasih akan harta dunia, dia suka menghimpun harta dunia dengan apa cara sekalipun. Tanyalah tu kawan-kawan kita, anak-anak kita yang duk buat kerja pas paper custom. Kalau tak selit, hang punya form tu beku lagu tu sajalah, silap-silap pergi balik, dia kata, mana saya punya borang, saya bersubmit. Betul ke awak submit sini? Tak nampak pun borang hang. Dia boleh cakap lagu tu lah. Tapi cuba boh RM5. Satu borang RM5. Hang tengok sat je ada laku buat. Tuan-tuan, bukan kata ni duduk di sini, pergi sampai ke umrah tu pun semacam tu lah perangai. Dah. Orang habaq dah. Haji, ni beg kita ni tak boleh lebih daripada 30 kilo. Dia bukan kata beg tu 30 kilo. Beli satu beg lagi tambah. Nah. Bila sampai airport, tak lepas lah. Ada 12 orang, 12 beg besar. Ni ada 13 beg besar. Mana satu lagi? Tak lepas lah. Dia kata ni, kira settle. Angkat bubur RM200. Selit celah-celah pasport. Lagi. Kawan tu buka tengok. 200. Puk. Jalan. Dia panggil bakshish. Tok Arab lagi kaki menguhung kuat besar. Aku tahulah berapa lama aku duduk sana. Dekat 20 tahun. Sampai beratok beli shawarma tu pun. Harga RM5. Hang boleh bagi RM10, RM5 kat dia. Berapa ramai orang beratok tu, hang boleh potong. Yang penting dia dapat. Dia bukan peduli berzalim ke orang ke, ambil hak orang ke. Dia bukan peduli. Perangai. Bukan kata ke dia. Kita pun dekat sini pun serupa. Dan ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Dah lah, bukanlah buat kerja apa pun. Cuma bagi daging masa korban saja. Yang tu pun muhung. Mai orang satu, tak boleh lebih satu. Mai kawan dia boleh 2. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Tapi takut serupa perangai. Tuan-tuan ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Bila sibuk dunia, himpun dunia, hati ni dah tak ingat akhirat dah. Hati ni dah tak ingat Allah Ta'ala dah. Hati ni dah tak ingat nak buat ibadat dah. Hati ni duk sibuk dengan dunia. Apa cara aku boleh tambahkan harta? Apa cara aku boleh memperbanyakkan harta? Macam mana aku nak dapat dunia? Dia duk fikir yang tu pula. Ingat Allah tak nak dah.
Bila ingat Allah pun tak ada, apatah lagi nak buat ibadat. Tengok. Yang ada kawan-kawan kita yang kerja, buat 2-3 kerja satu masa. Bukan kaya mana. Tak. Dia dalam kerja, bawa main biskut, krepek, jual tempat kerja. Celah tu pula, ambil order, bawa Grab pula. Sambil kerja boleh bawa Grab. 2-3 kerja dia buat. Bukan kaya mana pun. Khianat. Khianatlah dengan majikan. Hang masuk kerja, dah sign dah. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Masuk pukul 9, balik pukul 6. Betul? Dah sign dah waktu kerja. Dah masuk pukul 8, pukul 9 gaib dah. Orang tanya mana, tak tahu, mungkin pergi jumpa orang. Alasan pergi jumpa orang tiap-tiap hari. Pergi jumpa klien, rupanya klien. Dan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah. Dah tak ada dalam hatinya untuk fikir tentang kebaikan. Dia sibuk dengan dunia. Dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Sehingga sampai satu keadaan hati ni dah lalai dengan Tuhan, duk sibuk dengan dunia, sampai hati ni dicop oleh sirip, hati yang tak lulus pakai. Kita besok balik kepada Allah Ta'ala, kita bukan bawa balik zikir kita banyak-banyak, kita bukan bawa balik sembahyang kita yang berbukit-bukit, kita bukan bawa balik sedekah kita yang menggunung. Besok kita bawa balik pada Allah, apa dia yang Tuhan nak tengok daripada kita? Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat sekalian harta dan anak keturunan, melainkan mereka-mereka yang kembali kepada Allah dengan bawa hati yang sempurna. Tuhan nak tengok hati tu. Hati tu yang Tuhan nak tengok. Daripada hati itulah Tuhan habang bagi balasan ibadat kita sah ke tak, ke lulus ke tak. Tuhan tengok hati tu. Kenapa Tuhan tengok hati? Pasal hati itulah punca kepada segala kebaikan. Punca kepada segala taat. Punca kepada segala ibadat bermula dengan hati. Hatta nak buat jahat pun bermula dengan hati. Damai dari mana? Bermula dengan niat. Niat itu kerja hati. Nak buat baik atau buat jahat, dia mai terbit daripada hati. Jadi Tuhan tengok hati ni, elok ke tak? Kalau elok, ditimbang segala kebaikan. Kalau hati ni tak elok, dilempak segala kebaikan dan dibalas segala kejahatan. Hati. Suatu ulama kita memandang serius dan penting tentang urusan membersihkan hati itu. Nah, dipanggil dengan nama tazkiyatun nafs, tasfiyah, tasawuf, dengan nama yang pelbagai yang merujuk kepada pembersihan hati, pembersihan jiwa, pemurnian rohani ini. Itu lebih penting. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Kata Nabi yang artinya, sungguh Allah Ta'ala tidak melihat rupa paras kamu. Tuhan tak tengok luaran dan rupa paras kamu. Tetapi Tuhan melihat hati-hati kamu dan ketakwaan kamu kepadanya. Hati tempat Tuhan pandang kita. Kalau dalam hadis Nabi sebut, idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasad. Kalau hati ini elok, maka eloklah seluruhnya. Kalau hati ini rosak, maka rosaklah seluruhnya. Ala wahyal qalb, dan ketahuilah bahawa itu adalah hati. Maka hati ini kalau dah lalai daripada Allah, dah tak ingat dah nak buat taat ibadat, maka jadilah hati ini yang dicop oleh sirip sebagai hati yang tak lulus untuk dibawa balik berjumpa dengan Allah. Firman Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Cop hati ni, tak lulus lah. Jadilah kita pada masa itu orang yang rugi. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Daripada surah Munafiqun ayat yang ke-9, yang artinya, hai yang mana-mana mereka yang beriman. Maknanya, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melakukan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, tabiat orang-orang munafik hanya mementingkan dirinya dan harta bendanya semata-mata. Maka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya jangan berlaku demikian. Tuhan abang, hei orang yang beriman, jangan sampai reta-reta kamu, jangan sampai anak keturunan kamu menjadikan kamu lalai daripada ingat Allah. Kita hanya kadang dengan masalah kata kerja, cari makan. Kan istilah kerja lain, cari makan. Hanya kerana cari makan, semayang pun tak. Semayang pun tak. Dia tak peduli siang ke, malam ke. Kalau diukur sungguh-sungguh cari makan dia, di antara perut dia dengan perut lembu mana lagi besar? Lembu malam berhenti cari makan. Kita perut tak berapa besar, siang malam cari makan. Tak malu kita dengan lembu? Kita belah lembu. Ada malam-malam lembu mengewak, cari makan robot rumput lagi ada? Tak ada, dia duduk sengap tang tu dah. Kita pukul 3 pagi duduk kat kedai lagi, mengalahkan lembu. Tuhan nampak, jangan sampai harta yang kamu miliki menyebabkan kamu lalai, baik pada masa mencari, baik pada masa membelanjakan. Ada orang, dia lalai pada masa mencari. Bila dah dapat, dia belanja elok. Ada orang dapat elok, belanja gagal. Ada orang cari pun gagal, belanja pun gagal dengan cara yang elok. Baik pada masa mencari maupun membelanjakan harta, jangan sampai kita lalai daripada ingat Tuhan. Kenapa kita kata lagu tu? Tuan-tuan fikir tengok. Cuba buat survey. Tuan-tuan masuk Giant, tuan-tuan masuk Lotus, masuk cerah, keluar gelap, orang tak berasa apa? Orang tak berasa. Tuan-tuan pergi Aeon, sikit punya besar kan? Ada tak tuan-tuan tengok sambil-sambil jalan tu, orang duduk melunjuk dekat tepi-tepi koridor tu, duduk baring, pipi tanya, awak ni pasal apa? Duduk teruk lagu ni, sakit lutut. Ada tak? Ada tak golongan macam tu dekat Aeon? Penat jalan, sidai tepi koridor tu ada? Tak ada. Tak ada sakit. Walaupun dia pegang tongkat ceketak-ketak, dia tawaf Giant tu juga 2 kali. Tapi nak mai surau, nak mai masjid, nak angkat takbir saja tak larat. Tuhan nampak, jangan sampai dunia kamu, harta yang kamu miliki atas dunia, melalaikan kamu. Wala auladukum, dan juga anak keturunan kamu, anak cucu kita. Ni Isnin sampai Jumaat, nampak muka sampai hari Jumaat tu. Elok-elok asak tak nampak. Asak tak nampak hari Jumaat. Hari Sabtu tak nampak. Hari Ahad, Maghrib baru nampak balik. Hang, aku tak tengok 2 hari. Ni baru nampak hang. Dah, cucu mai rumah. Cucu mai rumah saja telah menghalang dia daripada mai masjid, mai surau. Maka Tuhan abang, jangan jadikan anak keturunan kamu yang melalaikan kamu daripada ingat Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup dekat tu. Nanti kita sambung muka surat 9 bawah tu, dan berfirman ia pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala nasihat kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf pada semua, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya.
Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.